Wanita yang suci daripada haid, dia suci pukul 3 pagi. Dia pun malas nak bangun mandi apa, dia pun tidur. Dia tengok niat nak puasa esok. Tiba-tiba dia sedar pukul 10 pagi. Tak letih sangat, 10 pagi sedar. Lepas tu tak boleh puasa dia hari tu. Dia haram untuk orang yang tak niat ni, haram untuk dia makan, tetapi puasa dia tidak sah. Dia tak boleh makan juga. Dia orang yang tak berpuasa kerana tak ingat niat, dia haram untuk dia makan, tapi dia tidak berpuasa, dia tidak sah. Maksudnya dia tidak berpuasa lah, cuma dia tak makan. Maksudnya dia kena ganti balik puasa. Okey. Adakah hukum lafaz niat dengan lidah tu? Lidah tu bukan lafaz, lidah tu bukan niat kan? Lidah tu adalah lafaz. Lafaz saja. Yang kita sebut nawaitu sama wali an ada ifar di Ramadan hadis sanad Allah Taala itu bukan niat. Itu tu lafaz. Lafaz bukan niat. Niat ni dalam hati. Okey. Kalau seorang itu bangun bersahur, adakah ia memadai dikira niat? Ya, dikira niat kalau dia bangun bersahur. Dia bangun bersahur tu maksudnya niat ni apa? Niat ni azab dalam hati kita, kan? Kita bangun sahur tu maksudnya kita dah niat dah. Kita nak berpuasa. Maksud dari sudut tu lah. Tapi kalau kita nak kemak lagi, nak hilangkan was-was, kita lafaz lah pula, kita sebutlah pula dalam hati kita tadi. Tapi perbuatan kita bangun sahur tu sebenarnya itu telah kita niat untuk berpuasa esok. Tak apa ni masuk pagi-pagi ni. Tak tahu apa tiba-tiba masuk. Maksudnya kita niat nak puasa lah tu. Ada. Kenapa ni bangun masuk ni? Masuk sekarang. Maksudnya belik lah. Maksudnya kalau kita nak cakap pasal niat tu adalah barang dalam hati. Sangat dah. Sehingga ulama kata kalau nak dipisahkan, kalau nak buat satu amalan yang tidak ada niat, maka manusia tak mampu nak buat amalan. Cuba kamu buat satu amalan jangan ada niat. Oh, memang payah nak buat. Tak boleh buat. Ceritanya, tapi kalau kau lihat kita kena sebutlah untuk afdal, kita kena katalah. Okey. Terus kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan dan minum secara sengaja batal. Makan dan minum itu batal. Bersetubuh pada siang hari batal walaupun tak keluar mani. Orang yang bersetubuh dengan isteri pada siang hari dia kena bayar kifarah. Pada bayar kifarah 2 bulan betul-betul puasa. Dia kena puasa 2 bulan betul-betul. Hari ke-59 batal kena ulang balik. Muntah dengan sengaja walau sedikit. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tak sengaja tak batal, walaupun satu bandi tak batal. Tak sengaja muntah, tiba-tiba kita sakit demam tak. Orang perempuan mengandung tak batal. Yang muntah batal ni muntah dengan sengaja. Kita ambil kayu jodoh-jodoh dia batal keluar dulu. Tak. Nak muntah dulu. Maka batal puasa kita kalau muntah dengan sengaja. Merokok batal juga. Yang tidak ada khilaf ni, makan, minum, bersetubuh, muntah, rokok tak ada khilaf, batal. Okey, kedatangan hid dan nifas kita sebut tadi, hid dan nifas tadi mengeluarkan mani dengan cara perubatan langsung atau tidak sengaja mengeluarkan mani, orang lelaki keluarkan mani, batal puasa dia. Mengeluarkan dia sendiri keluarkan mani. Adapun kalau dia tidur keluar mani tak batal. Dia tidur mimpi tengah hari bulan Ramadan dia keluar mani tak batal puasa. Kalau ni dia keluarkan mani maka batal puasa. Adapun kalau dia berkhayal, dia koyar benda-benda yang maksiat tiba-tiba keluar mani, maka puasa dia pun tak batal. Cuma haramlah perbuatan dia tadi. Perbuatan dia tidak batal. Okey, memasukkan sesuatu bukan makanan melalui laluan terbuka sehingga sampai ke rongga perut. Dia ini job. Yang ni masukkan melalui hidung atau mulut atau hidung dan sebagainya. Okey. Masukkan sesuatu ni yang orang ramai silap faham hari ni. Dia kata masukkan sesuatu, kalau kita tak faham, dia masukkan sesuatu sehingga ke jauh. Masukkan ke jauh ni ialah ulama khilaf. Ulama bincang apa itu jauh. Dan ulama sudah muktamad bahawa yang paling masyhur jumhur ialah jauh itu adalah perlu. Ada ulama kata jauh ni otot, batin otot ni masuk sesuatu sampai ke otot batal paling. Batal puasa. Jadi jauh adalah perlu. Jadi korek hidung batal tak puasa. Korek hidung tak batal puasa. Korek lah hidung tak batal puasa. Korek telinga tak batal puasa. Korek telinga tak batal puasa. Ni sampai telai ini pun batal puasa. Telai ini batal puasa. Memang nak boleh kau habis puasa.
Maksudnya yang dibatal ialah kita masukkan sesuatu sehingga sampai. Contohnya kita ambil air titik ke hidung, masuk boleh sampai ke perut, boleh sampai ke perut sebab dia rongga terbuka. Tak masuk ke rongga terbuka, maka batal puasa. Tapi kalau masuk ke rongga tertutup tak ada cocok, ambil ubat cocok, batal ke? Tak batal. Tak batal puasa. Cocok vitamin, tak batal. Masuk air, orang sakit kan, kita masuk air, batal tak puasa? Tak batal puasa. Sebab dia bukan masuk melalui rongga terbuka dan dia tidak pergi ke perut. Dia tidak pergi ke perut. Bila batal ni masuk melalui rongga terbuka dan pergi ke perut. Kalau orang dengar tak batal, hidung tak batal. Maksud dia kecil-kecil tu takut bukan hidung, tak batal. Penuh dari hidung. Apalah daripada batal. Baik mana daripada batal. Memasukkan ubat melalui lubur membatalkan puasa mengikut jumhur ulama. Masuk ubat melalui lubur batal. Melainkan satu pandangan daripada mazhab Malik kata tidak batal. Okey, menitiskan air atau ubat ke dalam lubang telinga dan lubang kencing membatalkan puasa. Telinga lubang itu batal puasa. Lubang kencing. Itu juga mazhab saya kata menyeduh ubat melalui hidung. Menyeduh ubat melalui hidung batal juga Pakai minyak wangi batal ke? Makruh ke? Bulan Ramadan. Pakai perfume bulan Ramadan batal ke makruh? Harus. Sunat juga. Yang tak boleh dalam mazhab Syafi'i kalau kita ambil minyak wangi itu kita seduh masuk ke hidung batal. Kalau kita pakai tak makruh. Tak makruh minyak wangi. Yang makruh ni kita seduh batal. Pensang sepanjang hari. Sepanjang hari batal juga. Okey, bila batal puasa? Berpegang ni kalau satu pandangan Imam Hanbali batal puasa. Kita tak batal mazhab Syafi'i, cuma makruh. Kita bulan Ramadan makruh kita berpegang. Kenapa makruh? Kerana bila berpegang kita letih sebab kita mengeluarkan darah. Letih atau hukum berpegang ni sama dengan hukum derma darah. Kita nak derma darah bulan Ramadan hukumnya makruh. Itu kalau tak ada apa-apa sebab. Tapi kalau ada sebab, contohnya ada kemalangan, perlukan darah, kita dah ada darah kita boleh derma. Hukumnya tidak makruh. Malahan sunatlah kita berderma, tak ada pahala. Tak ada makruh. Sebab dia ada sebab. Maka dia boleh. Yang makruh ni tak ada sebab. Saya saja pergi derma darah tu. Pergi berbekam ke hari ni, maka hukumnya makruh. Berbekam makruh. Cuma satu pandangan dalam mazhab Hanbali kata batal puasa. Berminyak keluar daripada puasa, batal puasa mengikut Imam Ahmad. Mengikut jumhur ulama tak batal. Kita ni nak puasa, letih sangat puasa ni, nak batal ke puasa hari ni? Kau batal puasa. Kalau ikut mazhab Hanbali batal puasa. Kalau kita niat lagi tu, tak tahan nak puasa hari ni, buka minum air. Kita sebut macam tu batal. Tapi puasa tak lagi. Macam kita solat Kita solat mazhab, semua mazhab, kalau kita niat nak batalkan solat, batal tu solat ni. Tak? Ataupun kita tak niat nak batalkan solat, kita taklid je. Kalau Muhammad mari aku nak berhenti solat, batal dulu solat. Solat lain. Puasa ni dia sebab dia susah puasa ni nak ganti kan. Jadi dia ada kelonggaran. Kalau kita niat nak batalkan puasa tapi kita tak makan lagi, maka tak batal lagi puasa ni. Tapi kalau kita niat makan, kalau kita tak niat pun kalau kita makan batal. Kenapa makan? Kenapa tak batal? Tak apa, tak makan saya tak niat pun. Dia niat di dalam hati. Okey, itu perkara-perkara yang tidak ada dalam kitab kerja ni. Tapi perkara-perkara yang baru dibincang, perkara muasyarah, perkara yang baru. Macam kita kata inhaler untuk orang asma. Batal tak puasa? Batal tak puasa ni orang yang ada penyakit asma ni dia pakai dia kita kata yang membatalkan masuk ke rongga sehingga ke perut. Ubat tadi masuk ke perut tak? Kan tak ada mulut dia. Yang kita seperti itu dia di mana tau? Rongkai. Dia pergi pagi-pagi. Yang itulah yang dipegang oleh sebahagian ulama yang kata tidak batal kerana dia kata terus ke paru-paru, dia pergi ke perut. Tapi sebahagian ulama lagi kata batal kerana dia kata benda tu masuk. Jadi khilaf lah. Jadi khilaf besar lah di kalangan ulama. Sebahagian kata boleh, sebahagian tak boleh. Jadi kesimpulannya kalau kita ni ada sikit-sikit je, kalau kita tak guna pun tak batal, tak payah guna lah. Ada. Tapi kalau kita sakit, kalau tak kena gunalah. Ambil pandangan yang kata tak batal. Suntikan apa semua tak batal. Cuma ulama khilaf pada
glukos. Masuk apa? IV glukos. Glukos apa? Betul, glukos. Yang tu ulama kata batal. Sebab dia boleh mengambil kenyang, dia kenyang. Dia jadi mengambil tempat kenyang. Tapi kalau sekadar masuk air tu tak batal. Masuk air tu, masuk darah tak batal. Masuk vitamin, masuk cocok ubat. Cocok vitamin kan sikit tapi tak batal. Tapi kalau glukos tu ulama kata batal. Walaupun dia tak masuk dalam minum orang dah terbuka, tapi dia mengambil tempat makanan. Orang sakit jantung kan dia ada letak ubat bawah lidah. Itu pun sebagian ulama masalah kata tak batal. Tak batal puasa. Okey. Di sini ada, sebelum kita masuk ke soalan. Okey. Kita kerja anak-anak saya beberapa soalan. Ada dalam kita kerja tu ada tahanan. Soalan pertama, adakah terlupa atau tidak sengaja akan membatalkan puasa? Terlupa batal tak puasa? Terlupa tak batal puasa. Tak. Kalau mu'ala ummati nisyan khata' wa mastaghfiru alaiha. Terlupa tak sengaja kan? Dia puasa. Maka kalau kita tak sengaja makan nasi, banyak makan 3 pinggang makan nasi. Dok kenyang kita tiba-tiba tak tahu tak ingat puasa. Maka tak batal. Tak batal puasa. Nabi sebut dan orang tak ingat tak batal. Tapi satu lagi yang tu terlupa. Yang satu lagi tersalah. Dia ingatkan waktu masuk dah. Dia pun berbuka. Batal ke tidak? Dia yakin, memang dia yakin. Lepas tu ternyata keyakinan dia tu, alamak, tengok buku cerah lagi. Ada orang pasal. Dia baru tidur lah. Maka ternyata dia salah. Maka batal ke tidak puasa dia? Batal puasa dia. Kalau benda tu batal, ataupun dia tahu tak ada macam ramai anak sekolah dulu, kita tidur lagi bulan dakwah biasa lah masa tu start. Lepas tu tak ingat nak sahur. Dia tak ingat nak sahur. Bukan tak ingat nak sahur, bangun-bangun tu dah habis dah sahur subuh. Lepas tu kami duduk mendengar tak sahur gini. Subuh banyak lagi ya. Tak solat lagi lah subuh. 53 orang. Lepas tu kawan ni tak bangun lagi. Dia pun tiba-tiba dia bangun tu. Tak tanya orang sepatah pun, dia pergi ambil air minum. Kami 3 orang tengok. Cuma tak boleh nak kata apa-apa. Senang dia cepat. Dia tak salah. Lepas tu kami dah habis dah ni. Maka dia wajib qada. Tapi dia haram makan hari tu dia haram makan. Walaupun puasa dia batal, tapi dia haram makan, tapi dia kena qada. Puasa dia tak diterima. Kalau terlupa lain. Kalau tersalah yang nyata. Tapi kalau tak nyata, contohlah kita buka belum masuk waktu lagi, tapi kita yakin dah. Dan kita memang lepas tu kita tak tahu pun. Sehinggalah hakim mati kita tak masuk. Yang kita tahu benda tu. Lepas tu memang buka-buka memang terbukti. Dah kita sembahyang belah ni. Memang yakin dah. Tiba-tiba memang terbukti sebelah ni kiblat dia. Maka kita qada balik solat kita. Tapi kalau dalam hutan tak ada orang yang boleh cakap belah ni, sah takutlah sembahyang belah mana pun. Okay, saya jawab yang itu. Sama je. Okey, makan secara terpaksa. Orang tak pisah, kalau tak makan orang bunuh. Batal tak puasa? Ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i, di mana Nawawi kata tak batal, Imam Rafi'i kata batal. Kalau kamu tak makan, aku bunuh. Kita pun makan lah. Tak, tapi sekadar paksa lah. Jangan tiba-tiba paksa, alah makan bagi setinggal lagi. Sebenarnya tak boleh kan? Tak boleh. Sekadar paksa itu, maka Imam Nawawi kata tak batal, Imam Rafi'i kata batal. 2 pandangan lah, mana betul lah. Okey, adakah seorang itu batal puasa seorang itu yang bersetubuh pada siang hari tetapi ia mandi junub selepas terbit fajar? Ataupun orang yang berjunub, ataupun wanita yang dia kering daripada haid pukul 12 malam dia suci haid kan? Ataupun kita orang lelaki kita mimpi, tidur malam tu mimpi keluar mani, maka kita dalam keadaan hadas. Tapi kita mandi hadas ni selepas pada subuh. Sah tak puasa kita? Sah puasa kita boleh puasa. Mana kita bersahur dulu, lepas bersahur orang azan maghrib, orang azan subuh, lepas orang azan subuh kita nak pergi solat subuh tu baru kita mandi. Maka sah. Atau mandi sah.
Tak perlu, maksudnya mandi itu tidak syarat mandi sebelum subuh. Okey. Adakah harus berkomor dan membasuh hidung ketika sedang berpuasa? Harus berkomor harus. Tapi yang Nabi larang adalah berlebihan. Kalau berlebihan batal puasa. Kita berkomor macam kita komor hari tak puasa ni. Kita ambil sembahyang, kita berkomor macam kita wuduk bulan tak puasa. Memang ada air dalam wuduk ni. Tak. Air itu dimaafkan. Dimaafkan. Maka jangan lepas ambil wuduk tu berubah-ubah. Kenapa? Tak terasa air. Memang terasa air itu dimaafkan. Tapi kalau berkomor itu air itu memang batal lah. Itu memang batal, berlebihan. Masuk air dalam hidung pun masuk air dalam hidung wuduk dimaafkan. Cara masuk air dalam hidung bukan kita ambil air tu terus duduk dulu. Ulama ajar kita ambil nafas dulu. Ambil nafas yang memang tak boleh nak bernafas dah. Kalau kita letak air, kita periksa masuk air tu masuk sikit dah. Dan kita masuk air ni, masukkan air ni awal-awal lagi. Betul periksa gitu. Mula-mula ambil nafas ni. Betul tak tu? Memang ambil dah. Batas tu pasti. Apakah hukum mandi dengan niat menyejukkan badan? Hukum mandi adalah harus. Nabi SAW dalam hadis yang sahih tersebut di sini, Nabi SAW bila berada di kampung Arak yang bernama Abrash, baginda mencurahkan air kepada dia untuk menyejukkan badan. Mandi untuk menyejukkan badan tidak makruh. Kan? Orang kata tak boleh mandi lepas asar, makruh. Tidak makruh. Mandi lepas asar tak makruh. Kan? Untuk kita mandi untuk segarkan badan tak makruh. Yang makruh tu maksiat yang kita buat. Itu makruh. Kalau Melayu tak cara mana yang mengupak-ngupak ni. Kalau tak boleh mandi ni, makruh. Kita balik kerja pun boleh. Lepas tu malam ni, cakap tak boleh mandi ni. Itu dua puasa dengan puasa-puasa. Kalau sebab takut makruh, tak apa mandi ya. Tak ada masalah. Mandi. Yang makruh tu kamu mengumpak di office. Itu makruh. Yang itu yang membatalkan puasa kamu. Ada pun mandi dengan sebab itu tak makruh. Tak ada masalah. Ulama adalah pandangan yang wakilah kata makruh, tapi jumhurnya ulama kata tak makruh. Sebab itu tidak termasuk dalam mandi kata panas mandilah. Ada tak buruh gigi? Hukum buruh gigi makruh tak? Buruh gigi bulan Ramadan. Makruh tak buruh gigi bulan Ramadan? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab pertama kata makruh kalau selepas daripada asar ke selepas zuhur. Kata ingat. Selepas zuhur. Tapi Imam Nawawi kata tak makruh. Imam Nawawi kata tak makruh. Sejam lagi, seminit lagi nak buka puasa, ibu gigi tak makruh. Imam Nawawi kata tak makruh, tapi pandangan lain kata ada makruh. Yang ada, tapi sebaik-baiknya kita tengok-tengok. Kalau puasa gigi janganlah guna ubat gigi. Guna kalau lepas daripada zuhur itu guna apa? Ibu gigi saja. Sebab dia kata makruh tu sebab dia kata Nabi kata bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada kasturi. Jadi dia kata makruh lah kita gosok gigi. Jadi Nawawi kata bau tu bukan bau datang daripada mulut, bau tu datang daripada perut. Daripada perut bila perut kita kosong dia bau dia keluar. Jadi Nawawi kata makruh tu sebab jadi tak makruh lah kita gosok gigi sebab bau tu bukan datang daripada mulut tapi datang daripada perut. Sebelum kita buka okey. Adakah habis pakai celak? Habis pakai celak. Pakai celak tak batal puasa. Apakah hukum mengunyah-unyah sesuatu ketika sedang berpuasa? Dia tak telan, tapi sekejap dia ambil satu kunyah tu. Dia ambil apa? Bola plastik ke, letak di mulut. Dia tak telan dia kunyah. Batal tak puasa dia? Makruh lah, memang batal dia tu makruh. Batal ke tidak? Tidak batal. Tapi kalau dah bola tadi boleh keluarkan rasa pula. Rasa tu dia telan, batal. Bola plastik tu, dia ada zat dia juga. Tiba-tiba kita dah kunyah-kunyah tu. Maka batal. Makruh. Ada kaum rumah anak, makcik rumah anak lapar sangat tu. Masa orang tu dekat buka puasa ni, Hijrah dia baru cerita dah sekarang telah masuk. Dia pun ambil nasi. Dia mamah dulu. Bila azan pagi dia telan. Lapar sangat. Dia mamah dulu. Jadi batal. Tak
nak bantah lah, tapi buat lagi bagi waktu sebab dia boleh mengatakan kuasa. Jadi banyak sebab dia nak ambil apa? Mengawalkan berbuka ni. Jadi awal ini. Okey. Okay, sebelum kita jawab soalan ni, ada banyak untuk soalan yang anda rasa nak jawab hari ni dalam 5 minit berkaitan dengan solat dalam flight. Ada ramai yang tanya macam mana solat dalam flight. Solat dalam flight. Okay, sebelum kita jawab soalan ni. Solat dalam flight ni kita wajib solat Kita wajib solat dalam flight. Contohnya kita naik tu sebelum zuhur lagi kan. Naik pukul 12. Kita nak sampai Malaysia maghrib dah. Maksudnya asar tu dengan zuhur kita kena jamak lah. Sama puasa. Kita kena solat. Solat dia solat seperti biasa. Kita ambil wudu. Pergi ambil wudu dalam tandas flight tu. Ambil wudu yang wajib tu dah lah. Ambil wudu yang sunat ni payah wudu. Jadi 4 basuh muka, basuh tangan, basuh sini. Benarnya ambil wudu ni banyak air selalu banyak pun. Kalau orang ambil wudu datang flight ni, kita ambil wudu datang kursi kita tu ya. Ambil wudu, guna sudu ni, guna apa? Penutup ni je. Buang air dalam penutup ni. Kalau kita boleh ambil wudu tu dengan tak sampai banyak ni air. Kalau gelas tak sampai banyak ni air. Kita ambil wudu untuk kaki. Sebab wudu ni bukan kita nak, wudu ni bukan nak perlu basah, nak perlu rata. Rata ni sekali ambil sampai rata. Ambil air sikit ni sampai rata. Rata semua kita selesai. Wudu dalam flight. Lepas tu kita masuk dalam flight ni kita wudu kan. Dan masa nak takbir tu dia, kalau kita mampu berdiri, kita kena berdiri. Tapi kalau kita berdiri jadi susah pula. Susah flight dengan sebentar. Jadi kita boleh angkat takbir dengan keadaan kita duduk, tapi wajib kita menghadap kiblat. Masa kita angkat takbir tu wajib menghadap kiblat. Contohnya kalau kita daripada Mesir nak balik Malaysia, kiblat belakang lah. Ataupun bila itu maksudnya ke belakang lah. Kita istihad lah. Nak ke sini ke. Kita istihad mana lebih mudah untuk kita lah. Masa kita ke sini. Kita ajak sini masa kita nak angkat takbir, kita kena pusing. Allahu Akbar, kita balik lagi. Kita baca takbir, Allahu Akbar, lepas tu pusing balik ke depan. Kan? Pusing balik ke depan, solat seperti biasa. Kalau kita tak. Tapi kalau kita berdiri, itu lagi bagus lah. Kalau kita berdiri, contohnya macam ni. Contohnya kita berdiri. Kalau kita berdiri, contohnya belakang ni kiblat. Kita buat ini. Allahu Akbar, kita duduk. Itu lagi bagus lah. Tak perlu. Masa angkat takbir tu perlu pada kiblat. Perlu kepada kiblat, kita angkat. Ataupun kalau kita kata susah nak duduk ni huyaya dah. Kita nak bangun susah, kita duduklah. Allahu Akbar. Kita solat seperti biasa. Solat seperti biasa. Niat jamak puasa, amak puasa. Wudu kena ada. Nak jemaah kalau anak nak jemaah, balik daripada tonton kawan-kawan tonton. Anak ada ujung sekali, anak ke depan sikit.